Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sambung lagi tajuk riba. Tajuk kecil riba yang seterusnya iaitu unsur-unsur riba. Di mana boleh datangnya riba? Punca ni daripada mana? Sebelum tu kita ingat balik erti riba ialah tambahan atau lebihan daripada jual beli atau pinjaman yang diperolehi satu pihak yang lain tanpa cara yang wajar. Dia tengok orang. Kalau orang tu dia rasa macam okey, dia akan tambah nilaian ke, tambah dari segi sudut makanan asasi ke, kan? Okey, hari ni kita nak tengok unsur-unsur riba terbagi pada dua, iaitu dari segi naqad, iaitu mata wang. Naqad. Dua, dari segi makanan boleh menjadi riba. Okey, kita tengok kenapa mata wang tu boleh jadi riba. Keterangan untuk wang. Mata wang yang dimaksudkan ialah emas dan perak, sama ada dirham atau dinar. Tidak yang dibuat dengan alat perhiasan dalam bentuk biji, iaitu belum dibentukkan lagi atau dibentukkan macam batu, kan, asalnya. Harus dijual sesetengah dengan sesetengah secara berlebih kurang. Tiada riba pada mata benda seperti duit. Duit bukan mata riba, jenis lain pula kiraan dia. Kalau duit macam rasuah, kan. Kalau ni emas dan perak ni dia terlebih sikit ke terkurang sikit, tapi harga tetap kecil dia bagi, ataupun lebih besar mata wang yang dibagi untuk pampasan yang dia dapat perak dengan emas ni. Okey, untuk makanan pula, apa yang dimasukkan unsur riba dari segi makanan? Makanan, kita boleh tahu makanan yang dimaksudkan ialah makanan di sini iaitu makanan yang tujuannya mengenyangkan, bersedap-sedapan atau dibuat sebagai ubat. Yang pertama dari segi makanan yang mengenyangkan, contoh seperti gandum, kacang putih, beras, barley, tamar, jagung, air tawar. Air tawar pun masuk daripada makanan mengenyangkan, macam air mineral ke, kan, atau sebagainya. Yang kedua, contoh makanan bersedap-sedapan seperti tamar. Apa itu tamar? Tamar tu buah kurma, kismis, buah tin, segala jenis buah dan sayuran. Itu namanya makanan bersedap-sedapan yang boleh jadi riba. 3. Makanan yang dibuat ubat. Makanan yang dibuat ubat seperti garam, segala rempah, gam Arab dan minyak bunga mawar. Barang-barang ni boleh mendatangkan riba juga. Cara mereka buat penukaran. Okey, apa dia punya kesimpulan kat sini untuk makanan? Binatang yang halal atau tidak halal dimakan, sama ada dari jenisnya atau bukan dari jenisnya, walaupun ia harus ditelan, seperti ikan yang kecil dan belalang, kerana tidak dihitungkan sebagai makanan atas kelakuan kedudukannya itu. Binatang yang halal atau tidak halal dimakan, sama ada dari jenisnya atau bukan dari jenisnya, walaupun ia harus ditelan. Ini pun boleh dikirakan dia boleh melakukan buat untuk hukuman unsur-unsur riba. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar al-Khattab radhiyallahu anhu marfu'an, az-zahabu biz-zahabi riba illa ha'a wa ha'a, wal burru bil burri riba illa ha'a wa ha'a,
Wasya'iru bisya'iri riba illa ha'a wa ha'a. Wattamaru bittamari riba illa ha'a wa ha'a. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa maksud dia? Artinya emas dengan emas adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil, iaitu serah terima. Gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil serah terima. Barli dengan barli adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil serah terima. Tamar dengan tamar adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil serah diterima. Maksud dia kat sini, mestilah ada penjual, ada pembeli yang mengucapkan ijab kabul. Saya jual, saya beli. Bukan sekadar kita bagi je, bertukar tamar dengan tamar. Memanglah kita bagi benda yang sama, tapi kita tak tahu yang kita punya, contohlah makanan yang kita bagi kat dia lebih mahal daripada dia bagi kepada kita. Tapi kita contohnya bagi timbangan berat, beras tu tak sama. 1 kilo bersamaan RM5 sepatutnya sama. Tapi beras yang kita beri pada dia, beras mahal pula tu, kita kurangkan sikit untuk nak sama label harga. Bukan kita nak samakan berat. Kena faham kat situ. Tu dari segi beras. Belum lagi makanan yang lain, gandum. Gandum ada yang jenis gandum yang sedap, ada yang tak sedap. Mak kita pun boleh nilai kalau nak masak tepung kan. Masak benda goreng-goreng pakai tepung mana yang diorang boleh masak sedap kan. Ada cap-cap je. Tak percaya tanyalah mak awak. Kalau kita tahu buat gaya masakan, kita pun tahu, oh cap ini sedap buat masak ni, cap ini sedap masak ni, tepung-tepung dia kan. Kita jangan main bantai je nak masak, dah tak boleh makan, buang macam tu lagi berbazir kan. Macam tu juga dengan kita belajar hari ni, barang yang mahal nak tukar dengan barang yang murah. Tapi bila anggaran berat dia sama, harga dia pula yang mahal. Okey, setakat ni dulu kita belajar unsur riba, iaitu saya ulang balik. Unsur riba boleh didatangi dengan 2 cara, iaitu dari segi mata wang. Mata wang bukan duit, tapi dari segi perak dan emas. Makanan dari segi ada tiga golongan. Yang pertama, makanan yang mengenyangkan, makanan yang bersedap-sedapan, dan juga makanan yang boleh dibuat ubat. Boleh datang daripada unsur riba kalau tak betul-betul. Okey, setakat ini dulu. Ilal liqa. Assalamualaikum.